Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari Isnin lalu saya telah umumkan bahawa Pejabat Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia telah melantik satu pasukan petugas untuk membantu saya dari segi kajian, keberkesanan dan langkah-langkah yang perlu untuk menangani wabak COVID-19. Saya ucap terima kasih kerana Jawatankuasa ini dapat membentangkan laporan awal mereka kepada Jawatankuasa khas darurat yang dipengerusikan oleh Tun Arifin semalam. Saya sukacita kerana mereka dapat memberikan liputan tentang kesan-kesan kajian dilakukan. Ya. Pertama, saya harus tegaskan juga bahawa itu urusan Jawatankuasa. Ya, yang saya nak sampaikan adalah kesungguhan pasukan untuk memberikan maklumat bekerjasama dengan semua pihak, ya, kerajaan dan jabatan dan agensi supaya terdapat keberkesanan dan jamin kesihatan awam dan kelangsungan ekonomi negara kita, insya-Allah. Baik. Yang kita rujuk kerana tanpa maklumat dari dalam negara, kita terpaksa rujuk dari University Johns Hopkins, European Centre for Disease Prevention and Control, the Imperial College, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Oxford, Our World in Data, Apple Mobility Data, Google Mobility Reports, kumpulan Bank Dunia, New England Complex Systems Institute, McKinsey and Company. Jadi berdasarkan maklumat ini, analitik data dilakukan oleh rakan-rakan yang dipusikan oleh Dr. Wan Hasti dan disertai oleh Dr. Azman Hussein dan beberapa orang lain yang telah saya umumkan sebelum ini. Tetapi yang laporan yang ketara yang saya nak rumuskan adalah tentang berdasarkan model ini kita lihat bahawa masalah COVID ini serius, ya. Dia meningkat. Kerajaan pada ketika itu mengambil keputusan untuk melaksanakan darurat untuk mengekang dan membendung. Tetapi dari segi kajian angka menunjukkan di sebaliknya. Darurat itu tidak memberi kesan kerana nyata angka terus meningkat setelah darurat. Ya, ini darurat, tarikh diperkenalkan darurat dan meningkat terus, dan ini unjurannya. Jadi itu yang pertama. Keduanya, semua langkah-langkah diambil, PKP, pelibatan swasta dan beberapa peraturan lain itu boleh dan mampu dilakukan tanpa peristiaraan darurat. Apakah kesan yang positif di negara kita? Kerana kemudahan kesihatan kita secara relatif dan nisbi agak baik pada peringkat awal untuk membendung peringkat awal, maka kadar kematian kita masih rendah. Ya, berbanding dengan beberapa negara, kadar kematian di Malaysia itu masih tahap yang rendah. Walaupun kes meningkat, kadar kematian masih rendah. Jadi ini berita baiknya. Apakah berita yang membimbangkan? Dari kajian ini, risiko masih tinggi di Malaysia kerana kalau kita lihat umpamanya di negara-negara lain, Malaysia itu masih peringkat tinggi di atas. Dan dengan perkembangan di India yang sangat mengkhawatirkan, kita lihat umpamanya Malaysia itu tidak jauh kalau dilihat dari segi jumlah penduduk. India mungkin mencatat 350,000, kita dah hampir 4,000, dan Ketua Pengarah Kesihatan menjelaskan bahawa angka ini kemungkinan meningkat, maka kita sudah sampai ke tahap rasio yang sama dengan India. Ini kebimbangan besar kita, ya. Dan kalau kita juga lihat tentang perkembangan mengikut negeri, ya, Selangor, Kelantan itu membimbangkan.
Tetapi apa dia kerumitan kita yang tak boleh kita gunakan berdasarkan pengalaman dengan negara lain? Mobiliti penduduk itu di Malaysia ini lebih besar. Ya. Orang yang miskin bandar, yang terpaksa bergantung kepada pekerjaan harian, gerai dan sebagainya yang di bawah kategori B40 itu suka untuk jalankan tugas mereka dengan terlalu banyak sekatan dan akan menyebabkan tahap kehidupan mereka lebih sengsara dan lebih rumit. Dan ini ditunjukkan bagaimana ada correlation, kaitan mobility dan tempat duduk dengan tempat kerja yang harus berlaku. Dan ini ada kesan juga bila ini berlaku dengan merebaknya wabak COVID-19. Jadi hal ini boleh dilakukan kalau ada tindakan supaya jangan dilakukan apa-apa tindakan sekatan secara menyeluruh, tapi secara yang berpusat kepada tempat kejadian atau berlakunya merebaknya penyakit, dan beberapa langkah yang keras untuk memastikan dipakai pelitup muka dan juga memastikan ada penjarakan sosial. Jadi masalahnya bukan pasar Ramadan, bukan masalah gerai, dan penyelesaiannya bukan untuk merobohkan gerai dan menyusahkan orang yang sudah hidup susah, ya, kemudian dirampas segala peralatan mereka. Ini bukan cara yang siuman untuk kita lakukan. Harus ada pertimbangan ini, ya. Penyelesaiannya adalah memastikan jarak itu dijaga dan dikawal. Kawasan masuk umpamanya, kawasan masuk gerai itu dihalang sehingga supaya jangan sesak, ya, dari pintu masuk, di kawasan masuk itu dah dihalang. Hal-hal sedemikian. Tapi untuk menghalang mereka itu satu masalah besar, kerana ia akan menyebabkan berlakunya kesengsaraan hidupan golongan miskin bandar khususnya. Kemudian masalah vaksin. Kita lihat umpamanya pelaksanaan kejayaan vaksin ini bagi kita sekali lagi mengkhawatirkan, kerana tahap vaksin kita ini, kalau kita lihat umpamanya Rajah ini, ya kita mungkin kurang senang, tapi kenyataannya yang paling atas Israel, diikuti oleh United Kingdom dan Amerika Syarikat, dan kita itu masih di tahap yang bawah, yang rendah. Kalau ikut keberskanan sehingga akhir April 2021, keberskanan vaksin Malaysia ini lebih rendah dari Indonesia, India, Brazil, Turki. Kita jauh lebih rendah. Jadi walaupun ada usaha harus kempen supaya ada kesedaran, tetapi soal kesediaan kita, dan kerana masalah kelewatan pembelian pada peringkat awal, itu menyebabkan masalah ini berbangkit, dan sampai sekarang belum ada ketelusan penuh dalam hal ini. Jadi kita akan terus buat kajian ini. Mesyuarat pertama telah diadakan dan telah dibentangkan peringkat awal, itu urusan jawatankuasa khas darurat. Tetapi saya juga minta mereka ditugaskan supaya kesan vaksin kepada ekonomi, kesan vaksin kepada ekonomi golongan B40, dan bagaimana boleh kita lonjakkan balik pertumbuhan ekonomi mengambil kira kekangan yang ada. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.